Kalau gini boleh dengar ke? Macam saya punya port ada masalah sikit lah, port apa ni, earphone. Ni boleh dengar? Suara okey? Tak dengar? Nampak? Ada yang kubu kata okey, yang Kia Shakira kata tak okey. Boleh eh? Okey lah. Oh, okey. Sekejap, saya pelan sikit. Okey, boleh. Dah boleh dengar eh? Okey, baiklah. Jadi saya boleh mula kah? Boleh kan? Okey, jadi Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua kawan-kawan yang mengikuti page kubu ni. Apa nama tajuk ni? Serta malam ni saya akan berkongsi sedikit berkenaan dengan salah laku pilihan raya sempena PRN Negeri Sabah lah. PRN Negeri Sabah, Pilihan Raya Umum Negeri Sabah. So, sebab besok malam ni sebenarnya dah panas-panas, 2-3 hari dah panas-panas dah kan. Segala pengumuman calon, setiap parti, setiap gabungan parti politik yang nak bertanding dalam PRN ni. Dan esok adalah penamaan calon lah. So esok macam saya pun kami juga sebagai pemerhati pilihan raya untuk PRN kali ini. Jadi esok kami pun akan pergi jugalah ke penamaan calon untuk pantau proses pilihan raya. Ya, jadi tapi malam ni kita akan bincang sedikit lah, berkongsi sedikit berkenaan dengan salah laku pilihan raya. Tajuk yang saya bagi ni dengan AP macam agak sempit. Sebab salah laku pilihan raya ni dia tak semestinya dilakukan oleh parti politik lah. Walaupun kebanyakan yang dilakukan salah laku pilihan raya adalah dilakukan oleh parti politik ataupun calon-calon lah. Calon-calon pilihan raya daripada yang bertanding atas logo parti. Tapi sebelum kita pergi ke salah laku pilihan raya ni, mungkin ada beberapa perkara saya perlu jelaskan dahulu. Kenapa kita bincang tentang salah laku pilihan raya kan? Dan kenapa juga kita nak pilihan raya ni bersih, bebas dan adil. Jadi sebab kita nak pilihan raya ni betul-betul clean ataupun bersih, sebab pilihan raya ni satu medan kan, medan untuk rakyat memilih, medan terbesar untuk kita pilih wakil rakyat yang akan nanti bentuk Dewan Undangan Negeri atau Dewan Rakyat, dan juga akan membentuk eksekutif, salah satu cabang. Dia akan bentuk dua cabang dari cabang kerajaan kan, eksekutif dan juga legislatif lah yang akan buat undang-undang. Jadi pilihan raya ni jadi medan untuk pertembungan lah antara parti atau orang-orang yang ataupun pihak-pihak yang inginkan kuasa lah untuk mentadbir negara kan, untuk mentadbir negara ataupun dalam konteks PRN Sabah ni untuk mentadbir negeri. Jadi amalan berpolitik dan amalan kempen pilihan raya yang dilakukan ataupun yang diamalkan oleh parti-parti politik, calon-calon atau mana-mana pihak dalam semasa kempen pilihan raya ni secara tidak langsung akan jadi cerminan kepada bagaimana pihak-pihak yang menang nanti ataupun pihak-pihak yang terlibat nanti akan mentadbir kerajaan. Kalau pilihan raya itu dilakukan dengan kempen pilihan raya dilakukan dengan tidak baik ataupun tidak bersih, jadi itu mungkin serba sikit lah cerminan kepada bagaimana diorang akan mentadbir, pihak-pihak itu akan mentadbir, sama ada diorang akan tadbir secara bersih, bebas dan adil ataupun sebaliknya lah. So apa yang kita maksudkan dengan bersih, pilihan raya yang bersih adalah pilihan raya yang bebas dari segala kegiatan rasuah, bebas daripada pengaruh-pengaruh ataupun pengaruh tidak wajar daripada mana-mana pihak lah, kerajaan, kempen-kempen perkauman, kempen-kempen yang merendah-rendahkan satu-satu golongan. Itulah kita nak bersih daripada perkara ini. Dan juga kita nak pilihan raya kita ni bebas daripada, bebas untuk semua orang, rakyat Malaysia lah, rakyat warga negara yang boleh mengundi untuk membuat keputusan sebelum melangkah ke saluran pengundian dan memangkah di kertas pengundian mereka lah.
So kita nak pilihan raya ni bebas. Pihak-pihak yang terlibat tidak memberikan tekanan yang terlampau kepada pengundi, supaya pengundi ni boleh memilih dengan minda yang bebas lah, tanpa tekanan yang tidak sepatutnya. Dan pilihan raya juga sepatutnya dilakukan dengan adil. Pilihan raya ni perlu dijalankan dengan adil, supaya semua pihak boleh berkempen atas padang yang sama rata. Sama ada pihak yang berkempen itu daripada parti pembangkang, parti kerajaan ataupun calon bebas lah. Kita nak pilihan raya ni dia adil untuk semua. Semua orang ada hak, semua orang ada peluang yang sama dalam pilihan raya untuk berkempen. Jadi kita perlu bincang di sini sistem ataupun apa etika yang perlu dilakukan oleh perlu dijalankan oleh pihak Badan Pengurusan Pilihan Raya macam SPR dan juga pihak-pihak yang bertanding, supaya mereka perlu mengikut beberapa garis panduan lah. Jadi macam kalau saya sebelum ni mewakili Bersih untuk memerhati dan memantau pilihan raya. Jadi ada beberapa garis panduan yang kita akan ikut lah, ataupun yang sebagai panduan untuk kita memantau dan untuk kita kempen kepada calon-calon dan kepada untuk pendidikan kepada rakyat juga untuk memantau perjalanan pilihan raya. Yang pertama, panduan yang kita gunakan adalah daripada standard antarabangsa ataupun international standard lah, iaitu amalan pilihan raya bersih yang disepakati oleh konvensyen antarabangsa. Contohnya IPU deklarasi IPU, Interparliamentary Union, Bangkok Declaration dan Convention of Caretaker Government, Convention Kerajaan Sementara. Walaupun Malaysia ada yang tidak sign dengan convention ni, tapi kita jadikan satu panduan lah, satu panduan, satu guideline, garis panduan untuk bagaimana perjalanan pilihan raya ini dilakukan. Okey. Yang kedua, kita akan ikut undang-undang yang ada dalam Malaysia lah. Undang-undang yang govern semasa pilihan raya adalah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Ini satu kod etika undang-undang yang perlu dipatuhi oleh semua pihak lah, semua calon dan juga pegawai-pegawai yang menguruskan pilihan raya. Jadi malam ni kita akan bincang kesalahan-kesalahan, beberapa kesalahan lah. Mungkin tak banyak, mungkin tak lama pun sesi live FB kali ni. Kesalahan-kesalahan yang serius yang banyak dilakukan oleh parti politik, terutamanya parti politik. Dan mungkin juga saya akan masuk sedikit lah kesalahan salah laku ataupun beberapa isu yang berbangkit semasa pilihan raya, terutamanya dua PRK di Sabah yang lepas, PRK Kimanis dan PRK Sendakan, dan juga pada PRU 14 yang 2 tahun lepas. Ada beberapa juga, dan mungkin kita akan bincang sedikit kalau sempat untuk apa menyebabkan kesalahan ini berlaku dan kenapa macam tidak ada tindakan kan. Jadi kita akan bincang juga sedikit tentang apa halangan ataupun bidang kuasa SPR yang menyebabkan mereka tidak boleh untuk nampak macam seolah-olah tidak ada penguatkuasaan daripada pihak SPR. Okey. So pertama kita akan pergi dahulu kepada kesalahan-kesalahan yang serius dilakukan oleh parti politik. Saya bincang di sini malam ni mungkin hanya 4 atau 5 sahaja kesalahan yang dilakukan yang serius lah, yang dilakukan oleh parti politik. Okey. Okey, masih jelas ke? Sebab lain di Sabah ni macam saya di Tuaran ni pun kadang-kadang macam pandai putus line dia. Atalah kalau Viviana kan dia dipitas lagi lah. Okey, jadi pertama kesalahan serius yang dilakukan oleh parti politik adalah rasuah. Ini kalau di Sabah ni, di mana-mana lah di Sabah ni, ini macam biasalah, macam biasa kita dengar kan. 2 hari sebelum pilihan raya, malam sebelum pilihan raya, tengah-tengah malam, tengah-tengah pagi, pukul 2-3 pagi ada orang ketuk pintu ataupun masukkan sampul-sampul berisi duit dan sebagainya lah. Ini biasa ni, ini macam open secret di dalam untuk rakyat Sabah lah. Dalam PRU mana-mana pun politik wang ni memainkan peranan yang agak penting, kerana
politik wang ni dia boleh ubah pendirian seseorang dalam sekelip mata. Sekejap je kan. Walaupun mungkin pengundi sebelum tu, mungkin dalam 3 tahun 4 tahun sebelum pilihan raya berlaku ni, dia marah-marah dengan kerajaan atau marah-marah dengan parti tertentu. Dia tak setuju banyak perkara dengan polisi-polisi yang dibuat oleh parti tertentu ataupun kerajaan tertentu. Jadi dia marah-marah kan. Tapi dekat pilihan raya malam sebelum tu ada orang bagi sampul, ataupun pagi pilihan raya tu ada orang bagi sampul berisi sedikit duit lah. Tak sedikit lah. Jadi benda tu dapat sekelip mata je menukar pendirian mereka daripada untuk mengundi parti untuk buat perubahan atau tidak buat perubahan kepada masih mengekalkan pihak yang sama kan. Ini berlaku lah di Sabah lah terutamanya. Dan dari segi macam mana amalan parti politik yang buat perkara ini, parti politik ni pun pandai lah. Dia tak sebut lah duit tu duit rasuah kan. Jadi dia akan buat penyamaran, dia akan samar dengan istilah-istilah yang nampak macam mulia ataupun nampak macam bersih. Contohnya dia akan guna istilah duit tambang. Okey, parti politik macam PRU lepas kita banyak kan, kita tengok ada pihak-pihak, kalau pihak yang ketiga yang tak ada kena mengenal parti politik okey lagi. Tapi kalau parti politik yang buat duit tambang untuk balik mengundi, itu satu perbuatan sebenarnya boleh dianggap sebagai rasuah. Dia akan guna istilah duit tambang untuk pergi daripada tempat mengundi, tempat tinggal ke pusat pengundian kan. Jadi dia bagi duit lah kononnya, duit tambang dia sebut duit tambang, ataupun duit kopi untuk mengundi nanti ambil duit kopi, ataupun duit allowance, allowance pergi mengundi, ada allowance lagi kan untuk pergi mengundi. Ini istilah-istilah yang digunakan oleh parti-parti politik yang membuat macam ni lah, buat macam ni. Ataupun dia tak guna apa-apa istilah, dia hanya salam bagi sampul kan. Salam bersampul lah. Ataupun dia tak salam pun dia bagilah di tengah malam. Dia ketuk pintu ke tengah malam kan, time orang dah mungkin PPKPR, iaitu pegawai penguatkuasa pilihan raya pun dah mungkin tak sempat nak pantau pada pagi tu. Jadi pagi-pagilah yang dia akan bagi bagi sampul yang berisi duit. Contoh kes kalau yang kami dapat, saya rujuk beberapa laporan lah. Yang pertama laporan daripada Bersih. Memang laporan Bersih lah. Bersih, Komas dan juga Suaram. Iaitu laporan pemantauan PRU 14 lah, GE14 Observation Report. Ada 2 version lah. Version bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Dalam laporan ni ada beberapa juga yang kita highlightkan kesalahan rasuah. Kemudian laporan PRU 13. Tadi PRU 14 ni PRU 13. Laporan Pilihan Presiden Adil. So dalam laporan ni kalau kamu boleh akses, ada juga di laman web Bersih. Kami pemantau Bersih ada yang dapat tangkap gambar ramai orang beratur di pejabat UMNO Kalabakan. Kalabakan ni di sebelah Tawau lah. Kalabakan untuk mengambil duit tambang. Penuh di pejabat UMNO Kalabakan tu. Penuh orang nak pergi ambil. Ada yang dapat 100, ada dapat 150, terpulang lah. Ni masa PRU 14. Masa PRU 13 pejabat UMNO Kota Kinabalu pengundi beratur untuk dapatkan duit tambang lah. Sebab di situ kita nampak di depan, kalau siapa yang pernah ada di KK ni, di depan tahu pejabat UMNO Kota Kinabalu tu, di Wisma Merdeka tu, depan tu macam ada taksi, ada bas-bas yang menunggu. Jadi diorang ni lepas dapat duit, dia naik bas balik lah. Ni lepas mengundi lah. Tapi isu kemudian dalam PRU 14 juga ada isu, iaitu dan saya rasa dibuat ke mahkamah apabila Warisan Nabawan buat laporan polis, pengundi terima 100.5. Dan adalah dia punya slip tu. Dan saya rasa dia buat ke mahkamah, tapi mungkin terlambat ke apa, tak sempat nak buat petisi pilihan raya. Jadi isu kesalahan rasuah ni kalau dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya di bawah Seksyen 10 Akta Kesalahan Pilihan Raya. Itu rasuah dan penyongkokan. So satu kesalahan besar dan ini walaupun kita anggap macam parti kerajaan je yang bagi duit kan, ataupun bagi rasuah untuk mengundi ni, sebenarnya parti-parti lain pun ada juga bagilah. Jadi apa yang tak bagusnya, dia mewujudkan budaya persaingan siapa yang bagi duit lebih untuk pengundi kan. Kalau contohnya lah Parti Merah bagi 100.5,
Okey, nanti parti biru bagi apa lagi kan? 200. Jadi berlawan, siapa yang dapat duit lebih, itulah yang akan diundi lah. Itu satu budaya tak bagus. Sebab undinya adalah untuk duit, bukan lagi undi disebabkan calon yang berkarisma ataupun calon yang ada idea ataupun parti yang ada idea. Jadi pengundian yang dibuat tu berdasarkan berapa duit yang parti bagilah. Dan masalah juga dalam isu rasuah ni, sebab ada pengundi yang dapat, dia tak mau buat laporan polis. Satunya sebab dia takut lah kan jadi apa-apa dengan dia. Kemudian ataupun sebab dia dah selesa dapat tu, dia kata okey lah, dah dapat. Undi rahsia kan kononnya kan. Tapi ini satu kesalahan besar lah. Sebab kalau disabitkan kesalahan rasuah, even perbezaan satu undi pun, walaupun kes tu hanya satu orang pengundi, itu dah boleh menyebabkan kesalahan ni dibawa ke Mahkamah Pilihan Raya. Dan kalau disabitkan kesalahan, akan ni lah, orang yang terlibat tu, pihak yang terlibat akan boleh, kalau dia menang pilihan raya, dia boleh dilucutkan kerusi dan perlu buat pilihan raya semula di kawasan tersebut lah. Saya rasa ada dalam PRK Cameron kalau tak silap tahun lepas, isu ni lah, isu rasuah kan, isu rasuah. Tapi itulah. Okey, itu isu rasuah lah. Kalau ada soalan nanti boleh tanya di komen, saya boleh baca juga kot. Okey, kesalahan kedua, ini pun paling banyak lah, paling banyak. Kalau kesalahan rasuah yang daripada laporan bersih ni, yang mereka dapat yang dilaporkan lah 100 lebih juga kesalahan ni lah, pemberian duit ni lah. Tak jumpa pula. Bribery and vote, bukan, ada 46 kes berkenaan dengan rasuah dan beli undi. Ni ya, laporan ni ada 46 kes. Okey, untuk kesalahan kedua yang banyak dilakukan oleh parti politik, ini memang semua parti politik buat lah, iaitu penjamuan dan pemberian hadiah. Okey, macam mana penjamuan ni? Penjamuan ni maksudnya pemberian makanan lah. Makanan ni mungkin makanan yang makanan sama ada makanan mewah atau tidak. Kemudian pemberian hadiah. Okey, macam mana parti politik dia buat, dia nak bagi hadiah atau penjamuan ni kan, terutamanya pemberian hadiah. Iaitu dia buat satu majlis ceramah. Dan majlis ceramah, kemudian majlis tu akan ada acara cabutan bertuah. Tapi dalam acara cabutan bertuah ni, kalau biasanya mungkin 10 atau 20 hadiah aja kan. Tapi biasanya kalau dia orang buat ni, cabutan bertuah tu semua orang bertuah. Jadi semua orang akan dapat lah. Daripada sebesar-besar benda kepada sekecil-kecil nilai. Macam contohnya, kalau ada yang mungkin paling bertuah dapat TV atau motosikal, yang paling tak bertuah dapat top up. Ada yang bagi cerek elektrik, ada yang bagi televisyen, ada yang bagi mesin basuh. Jadi begitulah caranya lah. Dan kesalahan biasa kita tengok dalam kempen-kempen pilihan raya, terutamanya yang sayap pemuda lah. Sayap pemuda, dia akan buat aktiviti tukar minyak hitam motosikal. Ini kalau kita perhatikan dalam kempen pilihan raya tu, banyak tu akan buat kempen tukar minyak hitam motosikal, tukar minyak percuma, isi minyak percuma di Petronas ke, di Shell ke. Dalam masa PRU 14 banyak kita tengok banyak kita dapat rekod kesalahan. Contohnya di masa PRU 14 di Keningau, di stesen minyak Petronas ada parti tertentu lah yang buat, parti UMNO lah. Parti UMNO buat isi minyak petrol percuma kepada beberapa 200 motosikal kan, tak ingat berapa, 300 kan motosikal. Dan setiap motosikal ni boleh isi berapa ringgit, RM5, RM7 begitulah, ataupun isi penuh. Dan paling terbaru di PRK Semenyih lah, PRK Semenyih tahun lepas, PH buat tukar minyak hitam percuma juga. Tukar minyak hitam ni kalau motor pun mahal sikit lah daripada isi minyak kan. Dan ada lagi banyak tempat di Sabah ni pun buat juga perkara yang sama lah, iaitu tukar minyak hitam. Jadi mungkin kalau kita tengok kalau ada tengok kesalahan nanti boleh maklumkan dengan pemantau bersih lah, kalau ataupun boleh teruslah kepada SPR kan.
Okey, dan di masa PRU 14 juga kami dapat pemantau bersih dapat rekod kesalahan yang dilakukan semasa satu ceramah parti politik di Kalabakan. Ini ceramah besar-besaran. Dalam ceramah tu ramailah datang dan ada bagi pemberian TV, cerek, elektrik kan, cerek elektrik, top up. Top up tu ramailah yang dapat top up. Semua ni adalah satu pemberian yang kesalahan dan mungkin juga boleh disabitkan sebagai kesalahan rasuah sebab seksyen untuk kesalahan penyamuan ni seksyen 8 dia di bahagian rasuah. Sebenarnya seksyen 8 dengan seksyen 10 8 9 10 ada di bawah seksyen rasuah lah. Bribery kan. Dan ataupun apa-apa pemberian macam pemberian beras masa kempen pemberian beras, barang-barang keperluan harian, zinc, tangki biru. Tangki biru ni paling famous lah di Sabah ni kan. Paling famous sebab biasalah kita nampak sebab masalah air kan. Jadi itulah yang bagi tangki tu, tapi pipe tiada lagi. Okey, itu kesalahan kedua, itu kesalahan penyamuan. Kesalahan ketiga, salah guna sumber dan jentera kerajaan. Okey, ini satu isu yang serius jugalah apabila semasa pilihan raya kan. Sebab pilihan raya ni kalau masa PRU yang lepas dia agak senang kita nak bezakan sama ada itu satu kesalahan itu salah penyalahgunaan jentera kerajaan atau tidak. Tapi dalam siri-siri pilihan raya kecil ataupun macam PRU negeri ni, Pilihan Raya Umum Negeri Sabah ni, PRN Sabah ni, dia agak susah sebab apa? Bila pembubaran DUN Sabah, kerajaan persekutuan masih ada. Ataupun masa pengosongan kerusi untuk pilihan raya kecil, contohnya macam pilihan raya kecil Kimanis, kerajaan negeri Sabah masih ada dan juga kerajaan persekutuan pun masih ada kan. Jadi dua-dua kerajaan ni masih lagi berfungsi dan perlu menjalankan fungsi sebagai kerajaan lah. Sebab kerajaan tak boleh berhenti sebab pilihan raya kan. Jadi tapi isunya adalah semasa tempoh berkempen, kerajaan, mana-mana kerajaan negeri, kerajaan persekutuan tidak boleh menggunakan sebarang kenderaan ataupun aset kerajaan untuk pergi berkempen. Biasanya kita tengok adalah penggunaan kenderaan lah. Kenderaan yang 4x4 begitu kan. Ataupun yang macam Fortuner. Jabatan-jabatan kerajaan digunakan untuk berkempen, untuk bawa calon, untuk bawa jentera parti politik pergi masuk kampung-kampung pedalaman ataupun masuk kampung-kampung yang tak sangat pedalaman. Okey, buat event majlis pemberian daripada jabatan tertentu. Contohnya kita pernah lihat kita rekod pemberian baja oleh Jabatan Pertanian tapi dalam tempoh pilihan raya kan. Okey, itu satu kesalahan yang pertama lah dari segi salah guna sumber kerajaan. Yang kedua adalah pengumuman peruntukan ataupun projek-projek baru semasa kempen pilihan raya. Okey, baik. Macam saya sebut tadi lah, macam PRN ni, kerajaan negeri dah terbubar tapi kerajaan persekutuan masih ada kan. Dan kerajaan persekutuan mungkin ada keperluan untuk umum projek-projek. Tapi kalau projek itu menjerumus kepada, contohnya PRN ini menjerumus kepada negeri itu bagi saya adalah satu kesalahan salah guna sumber kerajaan lah. Sebab tidak sepatutnya kerajaan berkempen semasa pilihan raya. Pengumuman peruntukan baru ni, dan biasanya cara yang parti-parti kerajaan lah biasa guna, sama ada tak kisahlah, macam di Sabah ni Warisan ataupun Perikatan Nasional, dia buat majlis, kemudian dihadiri oleh calon, kemudian dia perkenalkan calon. Tapi dalam majlis tu adalah majlis pemberian bantuan kan, sebab kerajaan masih ada. Contohnya lah bantuan prihatin nak diberikan kepada kampung sekian-sekian, dia buat satu majlis, kemudian bagi bantuan. Tapi boleh bagi bantuan, tapi tidak boleh ada calon di situlah ataupun ada unsur-unsur kempen. Contohnya kempen undilah calon tertentu dalam pilihan raya di kawasan ni kan. Contohnya kalau kawasan Tuaran, macam kawasan ni di kampung Karambunai ke kampung apa, dia buat satu majlis untuk pemberian bantuan beras, subsidi dan sebagainya. Tapi dia dalam majlis tersebut dia umum untuk undi calon tertentu dan calon tu ada. Itulah satu kesalahan pilihan raya. Ataupun majlis kerajaan, majlis oleh Jabatan Pertanian, Jabatan Tanah dan Ukur dan sebagainya, ada bendera parti. Okey, dalam
okey. Sebab kita lihat begini ya. Tempoh pilihan raya, walaupun kalau dari segi Akta Kesalahan Pilihan raya, dia tak define betul-betul. Jadi ini satu kelompangan dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya. Tapi dia berikat kita tempoh pilihan raya itu bermula daripada pembubaran dewan atau pengosongan kerusi. Contohnya macam Sabah yang bulan Jun hari itulah, Julai. Bulan Julai ada pengosongan pembubaran dewan. Jadi di situlah bermulanya tempoh pilihan raya, sebab parti politik dah mula berkempen pun. Kan dia tak akan tunggu sampai penetapan calon. Dia dah mula berkempen. Calon-calon mereka dah mula berkempen. Jadi termasuk juga kerajaan kan. Jadi kita lihat semasa lepas lepas pembubaran dewan negeri, banyak kesalahan pilihan raya yang dilakukan oleh parti kerajaan. Contohnya pemberian geran tanah, ini yang isu panas juga di Sabah ni kan. Pemberian geran tanah di Beluran oleh Datuk Seri Syafiq Apdal. Dia bilang ini bukan kesalahan pilihan raya kan. Sebenarnya itu bagi kita itulah satu kesalahan, sebab kerajaan tidak boleh berkempen menggunakan jentera, parti kerajaan tidak boleh berkempen menggunakan jentera kerajaan. Datuk Syafiq ini dia bagi 599 geran tanah di Beluran kan. Kemudian dia umum lagi pemalsuan sewa tapak pasar malam dan pasar tani ke. Untuk sampai tahun 2021. Padahal dia lepas pembubaran dewan, Syafiq Apdal hanyalah Ketua Menteri sementara, dan dia hanya mentadbir benda-benda yang formal lah, bukanlah untuk umum projek, untuk bagi geran tanah. Jadi bila kita kritik perkara ini, penyokong-penyokong yang parti tertentu ni, dia akan cakap ini kan hak orang kampung untuk dapat geran tanah kan, untuk hak peniaga pasar malam untuk dapatkan untuk dimasukkan sewa dia. Isunya bukanlah isu bagi geran ni. Isunya adalah yang bagi geran tu adalah ahli politik. Itu yang menjadi kesalahan. Kan? Geran tanah ni ataupun apa-apa peruntukan boleh je bagi, tapi tanpa perlu pun ada kehadiran ahli politik. Contohnya macam ni lah, macam Datuk Syafiq Apdal lah. Kan dia nak bagi geran tanah boleh, tapi biarlah yang bagi tu pengarah Jabatan Tanah ke bagi geran. Dia tak perlu ada pun dalam tu kan. Jadi jelaslah yang keberadaan dia di situ adalah untuk berkempen. Tapi kalau dia nak bangga dengan kejayaan pentadbiran dia untuk dengan boleh bagi geran dan sebagainya ini, itu bolehlah. Tapi untuk dia yang mengumumkan bahawa dia yang bagi geran, itu satu kesalahan pilihan raya. Ini banyak dilakukanlah oleh parti kerajaan. Dalam masa PRK Kimanis pun Menteri Pertanian masa itulah Sarudin Ayub umum projek untuk baiki bansal bot nelayan di Bongawan kan, berapa belas juta semasa tempoh kempen. Kemudian ada Ewan Benedict, Menteri Luar Bandar Sabah, pernah umum 100,000 untuk baiki jalan daripada surau, dari tepi jalan masuk ke surau. Datuk Syafiq Apdal umum akan buka kilang proses gas di Kimanis. Paling jelas contoh untuk penggunaan aset kerajaan adalah Joanna Rampas, apa nama dia kan, Joanna lah, setiausaha politik Syafiq masa tu. Dia guna bot polis untuk berkempen daripada Sanakan ke Pulau Berhala. Ini satu kesalahan. Dia tak boleh guna polis. Kalau Syafiq guna polis boleh lah, sebab Syafiq dia masih ketua menteri kan. Tapi setiausaha politik dia tak ada kuasa pun, dia tak ada kelebihan pun untuk menggunakan bot polis. Jadi itu satu kesalahan pilihan raya lah, sebab dia guna untuk berkempen. Berkempen. Ada escort lagi kan, ada naik ramai-ramai lagi kan, masuk Instagram lagi kan. Dia ingat betul lah tu, tapi salah. Ini paling banyak dilakukan jugalah untuk salah guna sumber kerajaan ni. Kami masa pilihan raya 14 pun banyak yang kami catat untuk ni lah. Masa pilihan raya 14 pun banyak majlis-majlis kerajaan menjadi majlis untuk berkempen. Di Sungai Sibuga, Musa Aman dia pernah bagi 200 motosikal. Yang Mara punya program entrepreneur, 200 buah motosikal. Jadi itu satu kesalahan yang besar lah, sebab dia mungkin mungkin orang ingat dia masih kerajaan. Gitulah. Okey. Yang keempat, ini tidaklah besar sangatlah, tapi satu kesalahan pilihan juga, iaitu kempen pada hari pengundian dan mengangkut pengundi. Okey, ada soalan nanti saya jawablah beberapa soalan sini kan. Okey, kempen pada hari pengundian pun tak boleh, sebab dalam Akta Kesalahan Pilihan jelas ada larangan pada hari pengundian, Seksyen 26 Seksyen 20 ke?
Seksyen 26. Seksyen 26F, larangan pada hari pengundian untuk berkempen. Jadi tempoh berkempen sampai ke macam pilihan raya negeri Sabah ni 26 September hari pengundian, 25 September 12.30 malam tamat tempoh berkempen. Tak boleh berkempen lah. Okay, jadi macam mana parti politik berkempen masa hari pengundian? Kalau siapa yang biasa pergi mengundi, dia akan tengok di luar pagar pusat pengundian tu akan ada kemah-kemah parti politik. Ya, tak kisahlah parti mana-mana pun, kerajaan, pembangkang, bebas. Dia akan ada kemah dia orang, dia panggil barong atau pondok panas, pondok panas. Jadi di pondok panas ni lah macam pekerja-pekerja politik angkat simbol 1 2 yang menandakan calon yang perlu diundi, dan dengan baju berlogo parti politik lagi. Dia akan inilah, ni satu kesalahan pilihan raya sebenarnya. Tak boleh berkempen pada hari pengundian tersebut lah. Kemudian tidak boleh juga pada hari pengundian mengangkut pengundi daripada rumah ke pusat pengundian ataupun balik ke rumah ke kediaman masing-masing lah. Itu kesalahan pilihan raya, tak boleh. Kita ingat boleh kan? Sebenarnya tak boleh. Ini pengundi pun sebenarnya tidak tahulah, tapi parti politik saya yakin diorang tahu bahawa ini satu kesalahan, tapi sebab dia nak tingkatkan jumlah pengundi turun mengundi, jadi dia buat macam tu lah. Tapi isu macam angkut pengundi ni banyak diberbincangkan lah selepas pilihan 14 tu dalam sesi-sesi libat urus yang kami buat. Mungkin ada perubahan nantilah. Tapi kempen pada hari pengundian tak boleh. Canvassing for votes tak boleh pada hari pengundian. Sebab apa rasional dia? Sebab kita nak pengundi masa pergi mengundi tu dah boleh mengundi dalam keadaan yang tenang. Sebab biasanya pondok panas ni memang panas lah. Dia akan terjerit-jerit, dia akan pressure, dia akan kalau berdekat dengan parti lawan, dia akan saling sorak menyorak, sini menyindir, keji mengeji kan. Jadi mewujudkan satu keadaan yang tak selesa untuk pengundi masuk ke pusat pengundian. Walaupun dia mungkin dah ada dia dah ada calon yang dia nak pilih, tapi mungkin boleh berubah. Jadi kita tak maulah tekanan unnecessary pressure pada hari pengundian tersebut diberikan kepada pengundi-pengundi. Kita nak pengundi-pengundi ini boleh pergi mengundi dengan keadaan yang yang tenang, ada maklumat yang betul, supaya mereka pilih tu bukan berdasarkan emosi dan sentimen semata-mata lah. Sebab kita nak pilih calon pilihan raya yang baik kan, yang betul-betul boleh mentadbir negara ataupun mewakili kawasan dia. Okey, itu ada 4 kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa dibuat lah. Sebenarnya ada banyak lagi lah. Contohnya kempen yang berbau perkauman, ini pun banyak kan. Okey, saya jawab soalan dulu lah. Pertama soalan daripada Beverly. Ni Beverly pun patut dia yang bagi ni. Okey, macam mana dengan billboards Unity yang tumbuh di sini sana sebelum hari penambahan calon kan? Kalau kamu tengok, kamu jalan-jalan di KK kah, yang saya tahu di KK lah, di Putatan KK Tuaran Pinampang, ada naik billboard muka-muka Datuk Syafiee Apdal dengan Unity kan, adalah message dia. Macam mana, boleh ke tidak boleh kan? Dari segi teknikalnya tidaklah boleh salah pun lah. Tapi dia perlu masukkan dalam ni lah, dalam penyata belanja pilihan raya. Sebab nak buat billboard tu bukan murah tu kan. Okey. Apa yang rakyat biasa boleh buat untuk memantau kesalahan? Okey, rakyat biasa boleh pantau dari segi banyak benda lah. Pantau kesalahan-kesalahan lah yang dilakukan. Contohnya provokasi ke ataupun rasuah ke. Kalau ada rasuah tu boleh terus lapor kepada SPR atau SPRM. Sebab semasa tempoh pilihan raya ni, SPRM pun akan membuat pemantauan lah. Tapi untuk lapor tu kena perlu bukti yang memang jelas lah. Kalau rasuah, duit ke ataupun screenshot message ke dan sebagainya lah. Okey. Dalam akta pilihan raya ni, apa saja jenis-jenis hukuman yang termaktub dalamnya? Dalam akta pilihan raya ni ada 7 bahagian ke 9 bahagian. Ada banyak lah kesalahan dalam ni. Okey. Kesalahan pilihan raya ni termasuk juga kesalahan oleh pegawai pilihan raya. Kalau pegawai pilihan raya tu dia tak buat apa yang sepatutnya diperuntukkan oleh undang-undang, itu pun satu kesalahan. Kemudian kesalahan mengembangkan perasaan jahat atau pemusuhan. Okey,
ini macam contohnya kempen yang apa? Yang mengugut. Contohnya, okey, kalau kampung tertentu ni banyak pengundi parti tertentu, nanti kami akan bakar kampung ni. Contohnya lah, begitu, itu satu kesalahan, pengembangan perasaan jahat atau pemusuhan. Ataupun kempen undi parti tertentu masuk neraka. Itu pun satu kesalahan, pengaruh tidak wajar ataupun tekanan tidak wajar. Menggunakan agama untuk yang menyebabkan kerugian kerohanian. Ini ada disebut dalam Seksyen 9, pengaruh tidak wajar. Kemudian hukuman penyamaran. Contohnya ada orang menyamar untuk pergi mengundi kan. Itu pun satu kesalahan pilihan raya. Tak boleh. Pengundian tu lah, pengundian tu lah. Yang nama dia tidak ada dalam daftar pemilih pun, tapi dia pergi menyamar sebagai orang lain, pergi mengundi. Ini salah. Tapi isu daftar pemilih nanti saya akan masuk nanti sikit lah. Kemudian kesalahan kesalahan berkempen pada hari pengundian, kesalahan mengangkut pengundi, belanja yang melebihi. Sebab dalam atas kesalahan pilihan raya, had belanja untuk pertandingan pilihan raya peringkat parlimen adalah RM200,000, DUN adalah RM100,000. Jadi parti politik dia tak boleh belanja lebih, atau calon tak boleh belanja lebih daripada RM100,000 atau RM200,000. Dalam PRN ni RM100,000 lah. Tapi biasanya dia jadi isu sikit di sini sebab dalam akta kesalahan pilihan raya ni disebut calon. Tapi calon dia akan kata perbelanjaan kebanyakan daripada parti politik. Jadi walaupun dia belanja banyak tapi dia tak masukkan dalam penyata belanja. Dan penyata belanja ni perlu diserahkan, perlu dihantar kepada SPR. Dan SPR pun sebenarnya dia hanya boleh cop je lah, cop terima. Dia tak boleh nak audit pun. Ini satu kelompangan dalam sistem kita lah. Dalam sistem kita. Dan banyak benda lah sebenarnya dalam akta kesalahan pilihan raya ni yang perlu kita yang perlu kita reform sebenarnya. Banyak sangat. Kesalahan-kesalahan ni banyak. Kesalahan pegawai pilihan raya saya baca sikit lah. Kamu boleh rujuk atas kesalahan pilihan raya. Okey, kesalahan ni contohnya membuat pernyataan tidak benar, yang dia berat sebelah kepada calon, kepada pihak tertentu. Ini kesalahan pegawai pilihan raya. Tidak bagi dokumen-dokumen yang diperlukan oleh calon ataupun pihak tertentu dalam pilihan raya ni. Banyaklah. Kamu bolehlah tengok atas kesalahan pilihan raya 1994. Okey, ya, memang tak boleh mengangkut pengundi semasa pilihan raya lah, sama ada minta bayaran atau tidak. Yang ni untuk kesalahan mengangkut pengundi, kamu boleh tengok Seksyen 20/3 dan -4 atas kesalahan pilihan raya. Dia termasuk dalam pembelanjaan. Tapi ini pun ada ni lah. Sebab dalam isu mengangkut pengundi ni, semua pihak buat kan. Tiada orang yang ikut lah, sebab dia nak meningkatkan jumlah turun mengundi tu. Jadi dalam sesi dia buat urus bersih dengan parti-parti politik dan juga NGO. Kami ada cadangkan untuk dimasukkan pengangkutan pengundi ni, jadi dimasukkan dalam pembelanjaan pilihan raya. Jadi kalau nak mengangkut pengundi boleh, cuma dia kena masukkan dalam penyata belanja lah. Berapa kos minyak, berapa kos pekerja pilihan raya, pekerja pemandu yang dibayar. Dan kalau biasanya cuma bahayanya untuk mengangkut pengundi ni, sebab dalam kereta atau van tu macam-macam boleh jadi kan. Rasuah dan sebagainya kan, boleh bagi duit dalam tu. Jadi kalau ada unsur rasuah tu, dia akan masuk dalam Seksyen 10 lah. Atas Seksyen 10 penyogokan. Okey. Adakah salah laku yang di Sabah ada beza dengan berlaku di semenanjung Malaysia? Dia sebenarnya dia tak banyak beza lah. Kesalahan ni sebab kesalahan ni di peringkat persekutuan kan. Maksudnya undang-undang ni di peringkat persekutuan. Jadi dia taklah khusus kepada negeri pun. Jadi semua kesalahan memang lebih kurang je. Lebih kurang je kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh parti politik ni. Cuma mungkin ada yang lebih sikit lah. Contohnya macam isu ni lah, saya sebut tadi isu rasuah tadi kan. Di Sabah ni dah dia open secret lah bagi duit.
Di Semenanjung mungkin masa PRU13, PRU14 dah berkurang. Pemberian hadiah pun mungkin berkurang. Di Sabah ni macam pemberian tangki biru tu masih banyak kan. Masa PRU14 kita tengok, PRU13 pun sama. Bagi zinc. Ni semua sedikit perbezaan lah. Adakah salah laku ni pun ada korelasi dengan literasi politik orang Sabah? Ya, memang sebab saya rasa tak ramai orang yang cakna isu kesalahan pilihan raya ni lah. Contohnya macam penjamuan kan. Sebab dia dah jadi macam budaya, kalau nak kempen kena ada makanan. Tapi benda tu sebenarnya tak adil. Sebab pihak yang ada duit lebih, dia bolehlah belanja makanan lebih kan. Macam contohnya lah, makan di hotel, makanan mewah kan, makanan free. Jadi dia ada duit, dia ada dana. Tapi calon yang pihak yang tak ada dana ni, dia tak boleh nak buat makan macam tu. Jadi dia dah kalah dari segi crowd untuk pergi untuk tengok dia kempen tu. Sebab contohnya lah, kalau kita tengok kita lah sebagai pengundi biasa kan, majlis yang yang ada sedia makanan dengan majlis yang sembang kosong je kan. Jadi mesti kita akan pergi ke majlis yang ada makanan kan. Macam itulah. Jadi kemudian isu apa lagi? Contohnya macam peruntukan kerajaan lah. Ini pun orang ramai ingat benda tu boleh. Sebenarnya kerajaan semasa pilihan raya tidak ada kuasa kan. Tapi orang tak tahu, banyak pengundi yang tak tahu bahawa kerajaan tu hanya kerajaan sementara dan dia ada keterbatasan dalam bidang kuasa dia. Dia hanya boleh jalankan tugas-tugas rasmi, tugas-tugas yang formal je lah. Bukanlah tugas untuk buat peruntukan baru, buat jalan baru kan. Dan jadi aku rasa memang ni lah, memang ada korelasi lah antara macam mana celiknya kita memahami pilihan raya dan atas kesalahan pilihan raya dan etika-etika pilihan raya. Dan benda ni bukan juga di Sabah lah, di Semenanjung pun banyak lah. Tapi di Sabah ni saya agak teruk lah, terutamanya isu penggunaan jentera kerajaan ni kan. Sebab orang kampung ingat boleh. Jadi kalau parti kerajaan ni dia masuk selamba je dengan dengan jentera-jentera, dengan van-van kerajaan untuk berkempen kan, bagi beras. Jadi siapakah sepatutnya menyediakan pengangkutan kepada pengundi? Okey, ini isu yang memang banyak dibahaskan lah. Sebenarnya menjadi tanggungjawab pengundi lah sebenarnya untuk pergi mengundi. Okey, itu satu. Tetapi sebenarnya pihak SPR dia boleh mudahkan proses pengundian ini dengan sediakan tempat pengundian yang tak jauh daripada tempat pengundi tinggal. Contohnya kita ambil pengalaman Indonesia kan. Jadi pengalaman Indonesia, pusat pengundian tu macam saluran pengundian tu adalah pusat pengundian. Jadi di kampung-kampung pun ada saluran pengundian kan. Tapi kita ni mesti kena sekolah begitu. Jadi sebenarnya pengundi lah yang kena sediakan pengangkutan kepada pengundi. Parti politik kalau dia nak itulah yang saya sebut tadi, kita banyak berbincangan lah isu untuk angkut pengundi ni. Sebab budaya politik kita sekarang ni, kalau tak ada yang sediakan ataupun pengundi ni, dia memang expect akan ada orang angkut dia untuk ke tempat mengundi. Jadi caranya mungkin kita boleh masukkan akta ni, tapi pembelanjaan pengangkutan pengundi tu perlu direkodkan. Segala resit, segala minyak tu kan, itu perlu direkodkan sebagai dalam penyata belanja pilihan raya lah. Jadi kita kalau lebih 200,000 macam sekarang ni, dia akan jadi kesalahan pilihan raya lah. Ada juga yang minta SPR sediakan pengangkutan kan. Sepatutnya SPR lah sediakan. Tapi dalam perbincangan, benda ni memang sangat kos tinggi lah. Kalau macam di bandar-bandar di Semenanjung lah contohnya, senang lah sebab banyak highway kan, banyak jalan raya bagus sikit. Tapi kalau di Sabah ni, di Sarawak lagi, memang rumah panjang naik bot je. Aku rasa memang tinggi lah kos dia kan. Jadi jawapannya adalah sepatutnya pengundi lah yang sediakan pengundi kan. Tapi macam ada pihak, contohnya macam pihak raya ni kan, ada yang buat undi pulang mengundi Sabah tu. Jadi kalau pihak begitu, yang third party yang tak ada kepentingan mana-mana pihak, dia boleh buat lah. Dia boleh buat untuk bagi tiket dan sebagainya, sebab dia tak ada kepentingan pun. Okey. Kau rasa ada soalan ni ke? Okey.
Mungkin aku masuk sikit lah isu, sebab aku tengok AP ada buat status pasal apa ni, isu undi POS dan sebagainya kan. Jadi semasa pilihan raya kan, selain daripada masalah selalu laku oleh parti politik ni, ada juga masalah-masalah lain yang timbul. Contohnya masa PRU14, masalah undi POS kan, masalah undi POS. Apa masalah yang berlaku masa PRU14 tu? Kertas undi POS lambat sampai. Sebab apa? RO lambat keluar, lambat postkan kertas pengundi pos kepada ni lah, kepada pengundi lah kan. Sebab pengundi pos ni kebanyakannya berada di luar negara kan. Jadi macam kami ada dapat beberapa kes di Sabah ni, pengundi tu ada di South Korea kan, di Korea Selatan. Dia punya kertas undi sampai 8 Mei di South Korea, 8 Mei. Jadi dia nak hantar pun dah terlambat sampai kan. Ada lagi pengundi yang di Arab Saudi, dia dapat okey, dapat macam on time lah. Biasanya kertas undi pos ni dikeluarkan sehari selepas penerimaan calon. Okey, tapi lepas tu dapat kepada pengundi tersebut, pengundi pos balik ke Malaysia, balik ke pejabat inilah pejabat RO kan, pegawai pengurus pilihan raya di mana-mana DUN atau parlimen lah. Dia sampai 13 hari selepas 9 Mei. Jadi dia undi dia dah ni lah kan, dia tak dikira lah. Jadi banyak, jadi itulah masalah dengan undi pos lah. Sebab kadang bukan juga masalah dengan SPR, tapi masalah dengan kurier tersebut lah. Tapi macam cadangan daripada kami adalah untuk SPR deal siap-siap dengan pos ataupun mana-mana kurier yang boleh untuk menguruskan undi posnya supaya tak ada isu. Kemudian isu kertas undi pos yang sampai ke pengundi tu ataupun sampai kepada RO, pegawai pengurus pada hari pengundian dalam keadaan yang ni lah, yang rosak kan. Sebab masa PRU14 kertas tersebut ataupun dia dalam sampul lah, dalam sampul dia, kertas undi tu sampul tu tak dibalut pun dengan plastik kan. Jadi kalau hujan ke apa semua jadi masalah. Barulah yang baru-baru PRK, siri PRK lepas PRU14 ni, barulah dia orang SPR perkenalkan balut kertas undi pos tu dengan plastik lah, dengan plastik. Okey, semasa PRK Slim ada gerai jual makan minum di tepi pusat pengundi, maksudnya 50 meter pusat pengundi. Penjualnya makan penjual, okey, ada orang jual makanan, kemudian pakai baju BN yang cuba ditutup dengan apron. Macam mana lah tu? Tak boleh lah. Sebab tak boleh lah pakai baju begitu kan. Tambah-tambah 50 meter daripada pusat pengundian kan, dalam lingkungan 50 meter. Tapi kadang-kadang yang kalau untuk kita ni sebagai pengundi biasa kan, kita nak tengok. Sebab kadang-kadang ada parti politik ni, saya tak pasti macam boleh terlepas. Masa PRU14 ada satu parti ni dia pasang barung kemahnya tu dalam pagar pilihan raya, dalam pagar pusat pengundian kan. Jadi kita pun heran kenapa SPR tak halau dia. Tapi sebenarnya tak boleh lah pakai baju logo BN yang cuba ditutup dengan apron. Terutama kalau dia nak masuk dalam ni kan, masuk dalam pusat pengundian pakai baju logo, tak boleh juga. Orang kampung ingat parti politik, khususnya parti kerajaan, untuk kononnya boleh ketahui. Misalnya undi-undi dia akan menjadi IC. Okey, apa komen pembentang? Okey, sebenarnya SPR banyak jugalah buat reform dalam ni, dalam pengurusan pilihan raya berbanding PRU sebelum ni. Antara reform yang bagus SPR buat, dia perkenalkan kad pengundi kan, kad pengundi kepada pengundi yang diedarkan sebelum pilihan raya. Jadi baguslah sebab pengundi dengan edaran kad pengundi tersebut sebenarnya dia dah menafikan keperluan parti-parti politik untuk tubuhkan barung semasa hari pengundian. Ni baguslah, bagus sebab supaya pengundi tu cakna
bahawa akan ada pilihan raya kan, yang berlaku di negeri kah, di dunia. Sebab kadang-kadang ada pengundi ni yang mungkin dia tak ambil tahu kan, dia tak bersedia pun. Tapi dengan kad pengundi ni, yang SPR hantar ni, boleh lah, dia akan lebih cakna lah. Kemudian apa reformasi yang dia buat lagi pengenalan apa ni masa PRKK manis. Kalau kita ingat, SPR ada perkenalkan apa ni, kamera kecil di belakang kerani kan, tempat pengundian tu. Itu baguslah sebab boleh rekod kesalahan ataupun boleh rekod apa-apa sekiranya berlaku isu lah. Masa taklimat SPR baru-baru ni dia sebut ada yang pengundi, kerani pengundian tu tersalah tanda nama, tersalah baca nama dan tanda nama, menyebabkan orang yang selepas itu datang tak boleh mengundi dah sebab nama dia dah ditandakan. Jadi bila dilaporkan, SPR boleh check, rupanya ada isu kan. Tapi sebenarnya yang pengundi tu masihlah tak boleh mengundi kan. Tapi at least SPR dapat capture lah apa yang jadi pada saluran tersebut lah. Kemudian reformasi apa lagi dia buat? Reformasi, antara reformasi yang dia buat adalah, saya rasa ini isu besar. Sebenarnya saya nak sentuh dalam nanti ni masalah daftar pemilih, tapi tak apalah. SPR dia dah bersihkan senarai pengundi yang berumur 90 tahun ke atas. Dia bukan bersihkan lah, maksudnya dia semak semula pengundi yang warga emas yang berumur 90 tahun ke atas, sama ada masih ada ataupun dah meninggal lah. Dan kata siap saya, dari laporan SPR tu lebih 90,000 nama yang dibuang dari daftar pemilih. Ini satu reformasi yang bagus oleh SPR, sebab memang isu pengundi hantu dan sebagainya ni, pengundi tua kan, yang pengundi diragui ni, yang mungkin IC dia tu tahun 40-an, tahun 30-an, tahun 20-an kan, masih ada dalam daftar pemilih. Jadi SPR dia buat sistem red flag. Kalau ada pengundi begini, SPR akan semak, cek dengan JPN ke ataupun ke lapangan ke, sama ada betul-betul tidak SPR ni pengundi tersebut wujud atau tidak. Begitulah. Tapi kalau komen yang spesifik, mungkin AP boleh reform yang spesifik, mungkin AP boleh komen lah apa yang SPR buat. Okey. Orang ingat undi boleh diketahui. Sebenarnya tak boleh lah, susah untuk undi ni diketahui lah. Sebab dia kat mana IC. Sebab bila kalau kita tengok kertas pengundian tu, dia ada nombor siri kan. Tapi nombor siri tu tidaklah sama dengan nombor siri di senarai nombor di senarai daftar pemilih tu, tak sama pun. Dan kerana tempat mengundi pun, KTM, dia akan pilih buku undi tu random je. Jadi untuk tahu pengundi-pengundi mana yang ni mengundi, agak susah lah. Paling-paling pun kalau dia punya pacar kenal pengundi tersebut, dia tahulah pengundi tersebut dah mengundi kan. Ini pengundi aku atau ini pengundi lawan, begitu lah dia tahu lah. Tapi untuk tahu siapa undi siapa tu memang susah sebenarnya. Okey. Tapi ada jugalah sebenarnya satu kesalahan lah kalau nak check siapa mengundi kan, kalau di luar daripada di luar daripada pusat pengundian. Sebab kadang-kadang ada yang parti yang dia ada senarai nama dia, kalau dia check lah kan siapa yang datang. Ni dah datang dah. Dia tick ataupun dia palangkan nama kan, check IC ni dah mengundi ke tidak. Itu tak boleh sebenarnya. Yang buat tu boleh pacar je boleh buat di dalam saluran pengundian lah, ejen tempat mengundi. Dia je boleh check kan, sebab dia perlu check lah sama ada yang pengundi pergi mengundi tu pengundi yang betul atau tidak betul. Masalah yang sebut tadi utama masalah undi pos, sebab isu kurier kan, isu pengantaran. Kemudian masalah daftar pemilih. Ini isu besar kan. Masalah daftar pemilih dan pengundian tu. Dalam pilihan raya 14 yang lepas, ada beberapa kes yang kita dapat. Antara kes tu adalah pengundi dia nak pergi mengundi, tapi nama dia dah
nama dia dah dipalangkan, dia tak boleh mengundi lah maksudnya. Sebab namanya tu dah diundi oleh orang lain. Ini satu masalah kan. Itu yang kami dapat detect beberapa sedikit je lah 6 kes kan. Tapi yang tak dapat detect tu mungkin banyak lagi lah. Maksudnya ada orang mengundi untuk individu tersebut. Dan dia dah buat laporan polis lah. Tapi bila buat laporan polis pun dia masih dah tak dapat mengundi sebab namanya dah memang dipotong dalam senarai daftar pemilih kan. Kemudian masalah lain yang kami dapat adalah pengundi itu dah meninggal tapi namanya masih ada dalam senarai daftar pemilih. Okey, ini yang dilaporkan oleh waris pengundi tersebut lah ataupun penama tersebut. Waris tu cek balik IC beliau dia. Sebab masa PRU 13 beliau dia tiada dalam senarai daftar pemilih. Kemudian dia saja cek PRU 14 tiba-tiba ada. Ada nama beliaunya dalam senarai daftar pemilih. Dan beliaunya tu sebenarnya orang Likas tapi namanya diletakkan di Sungai Sibuga kan. Pak Musa Aman. Ini pun dia buat laporan polis lah. Dia buat laporan polis. Kemudian ada pengundi yang dah meninggal masa kecil. Ini ada satu kawan ni. Kawan saya sendiri lah. Abang dia dah meninggal masa kecil. Tapi nama abangnya tu ada dalam senarai daftar pemilih. Itu pun kami minta saya minta untuk dia buat laporan polis lah. Tapi dengan dengan dokumen-dokumen lah, macam surat lahir abang dia ataupun dalam kes yang meninggal tadi tu, bapaknya meninggal, bawa surat mati lah untuk buat laporan polis supaya bukti. Dan benda ni saya rasa mungkin banyak lagi lah masalah-masalah begini, cuma yang kami tak dapat detect. Satu lagi sebabnya begini, macam di Sabah ni kan, kalau satu kampung ni dia tiada nombor rumah. Jadi semua satu alamat je kan. Jadi ni pun susah kita mau cek betul ke tidak orang ni ada kan. Inilah kelompangan dalam sistem kita lah, bukan sistem pilihan raya je, sistem perumahan pun. Tapi ada kesan terhadap pengurusan pilihan raya kan. Okey, itu masalah daftar pemilihan pengundian tu. Kemudian ada juga kes ini salah laku pegawai pilihan raya. Kalau kita ingat kes Dr. Steram di rantau kan, dia tak dibenarkan masuk ke pusat penanaman calon sebab tak pakai tag je ke apa, isu-isu pecisan lah. Yang kalau ikut undang-undang dia boleh pun untuk pergi isi borang penanaman calon, hantar serah borang dan sebagainya, tapi dia tak dibenarkan masuk kan. Jadi satu isu kesalahan pilihan raya lah. Ataupun kes yang paling biasa kita dengar dari parti politik ni adalah ketua tempat mengundi tak enggan menyerahkan borang 14. Okey, borang 14 ni borang yang paling penting sebab dia menjumlahkan berapa undi parti ni dapat, kemudian total undi tu. Ini dokumen rasmi yang akan dibawa ke pusat penjumlahan undi. Nanti di pusat penjumlahan undi, semua undi dari setiap saluran tu kemudian akan tentukanlah siapa menang, siapa tak menang kan. Dan isu borang 14 ni dia penting sebab dengan borang 14 ni kita boleh buat petition, kita boleh minta KTM RO untuk buat kiraan semula di pusat penjumlahan undi kalau undi tu kurang daripada 4%. Ada bukti lah. Tapi kalau dan borang ni dalam dipanggil peraturan pilihan raya kurungan perjalanan pilihan raya section 10 section 12 section 12 kurungan 2 section 12 kurungan 2 bahawa KTM, ketua tempat mengundi, memang perlu bagi borang 14 kepada ejen tempat mengundi ataupun ejen kira undi. Ni memang dalam undang-undang lah, dia tak boleh buat. Kalau dia tak enggan bagi, sebenarnya dia dah membuat satu kesalahan di bawah section 3, kesalahan oleh pegawai pilihan raya, iaitu tidak menjalankan tugas berdasarkan undang-undang. Okey. Okeylah. Saya itu je. Kemudian kita bincang sikitlah kenapa banyak kesalahan pilihan raya berlaku kan. Macam saya sebut tadi, masalah rasuah, masalah penjamuan, masalah KTM, masalah kempen pada hari pengundian. Kenapa macam tak ada penguatkuasaan kan? Okey, di sini kita kena faham bahawa sebenarnya SPR ni dia tidak ada bidang kuasa pun untuk menyiasat kesalahan-kesalahan pilihan raya ni. Dia pelik sikit. Walaupun dia badan pengurusan, tapi kalau ada kesalahan pilihan raya,
SPR perlu mendapatkan bantuan sama ada SPRM ataupun polis. Kalau isu-isu yang macam kesalahan pilihan raya ni, macam penjamuan ataupun ada pergaduhan dan sebagainya kan, ada hari kempen pada pengundian, dia kena buat laporan polis supaya polis yang siasat. Itu yang jadi bila macam di depan pusat pengundian kan. Jadi kita akan lihat kalau kita minta SPR buat apa-apa, SPR akan minta polis. Kalau kita beritahu polis, polis pula minta SPR. Jadi macam tarik tali kan. Jadi satu kelompangan lah dalam undang-undang, sebab SPR tak ada kuasa untuk menyiasat ataupun nak bagi compound ke, denda ke, tak boleh. Dia perlu buat report polis ataupun ada pihak yang buat percecah pilihan raya lah, untuk kesalahan-kesalahan tertentu macam rasuah dan sebagainya kan. Jadi ini isu yang sebenarnya SPR perlu diperkasakan untuk ada kuasa menyiasat sekurang-kurangnya kesalahan-kesalahan yang kecil lah. Contohnya macam untuk mengangkut pengundi, larangan buat penjamuan, dia boleh berhentikan ceramah kalau ada kalau ada isu-isu yang tak sepatutnya berlaku kan. Jadi itulah, kadang-kadang memanglah kita marah-marah SPR, tapi sebenarnya SPR pun dia tak ada kuasa sangat untuk menguatkuasakan undang-undang ni lah. Dia hanya menguruskan perjalanan pilihan raya aja kan. Begitu. Okey, aku rasa dah ini je kot lah yang aku boleh bincang. Contoh-contoh tadi dah sebut. Ni mungkin banyak kesalahan lagi lah, cuma ini yang didokumentkan, yang direkodkan oleh aku sendiri dan juga kawan-kawan lain pemantau lah. So mungkin banyak benda yang kurang lah, tapi apa pun aku rasa paling penting sebenarnya kita sebagai pengundi lah, ataupun tak pengundi pun orang biasa, untuk sama-sama pantau pilihan raya. Sebab pilihan raya ni penting untuk dijalankan dengan bersih dan dengan bebas lah. Sebersih mungkin lah, sebersih mungkin, untuk menatijahkan bahawa undi yang dibagi ataupun undi yang semasa yang dibuat oleh pengundi itu betul-betul mencerminkan kehendak sebenar pengundi, bukanlah kehendak mana-mana pihak lain kan. Okey, aku rasa itu je lah kali. Apa-apa pun kita tengok esok lah macam mana penentuan calon, parti mana yang nak bertanding, calon apa yang bertanding. Dan start dari situ, kawan-kawan semua yang boleh tengok lah page-page yang akan mungkin akan buat pendidikan pengundi pasal isu-isu kesalahan pilihan raya ni, untuk sama-sama kita pantau dan laporkan lah isu kesalahan pilihan raya. Okey, aku rasa setakat itu je lah. Terima kasih sebab mendengar. Banyak kekurangan lah dari segi pembentangan aku ni. Kalau kita nak bincang lagi, mungkin boleh bincang di kedai kopi lah, siapa yang sahabat di KK kan. Okey, terima kasih sekali lagi. Minta maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.